Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengitlah kamera, tegakkan sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi satu ilmu sebenarnya, khasiat ayat kursi memelihara dari gangguan syaitan. Kita biasa dengar kan gangguan syaitan lah, saka lah, gangguan apa lagi? Hantu lah, macam-macam lah kan, kena tindih lah, dengar suara-suara lah, nampak-nampak lah. Wallahualam lah, saya tak nak komen lah. Tapi ini adalah salah satu ilmu yang saya nak kongsi pada hari ini, iaitu khasiat ayat kursi memelihara dari gangguan syaitan. Saya petik daripada buku Penawar dan Penyembuh Al-Quran, Hujah Al-Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini buku dia. Tada! Okey. Di muka surat 29 diriwayatkan daripada Abu Hanifah radhiyallahu anha bahawa pada suatu hari beliau bertugas menjaga makanan sedekah, maka datang syaitan untuk mencurinya. Syaitan nak curi makanan. Lalu Abu Hurairah menangkapnya. Syaitan tersebut bersumpah tidak akan kembali lagi jika Abu Hurairah melepaskan dia. Bersetuju dengan syarat tersebut, maka Abu Hurairah pun melepaskan syaitan itu. Kemudian Abu Hurairah pergi menemui Rasulullah SAW. Baginda SAW bersabda, "Apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam?" Jawab Abu Hurairah radhiyallahu anha, "Ia bersumpah tidak akan kembali lagi, maka aku pun melepaskan dia." Baginda SAW bersabda, "Seperti itu jugalah dia akan kembali semula, maka hendaklah kamu mengawasinya." Tu teguran ingatan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menangkapnya pada malam yang kedua, dan syaitan itu berkata sebagaimana perkataannya pada malam pertama. Pada malam ketiga syaitan itu datang lagi dan Abu Hurairah menangkapnya lagi. Tetapi kali ini Abu Hurairah berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau melainkan setelah aku membawa engkau kepada Rasulullah SAW." Yalah, orang dah buat salah kan, sekali okey, dua kali okey, dah masuk kali ketiga tu akan ada tendensi untuk dia akan buat terus. Jadi kena buat something yang different lah daripada approach yang pertama dan kedua tadi. Jadi itu yang dibuat oleh Abu Hurairah, dan kemudian lantas syaitan itu berkata, "Lepaskanlah aku dan aku akan memberitahu kepada kamu satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran yang jika kamu membacanya, kamu tidak akan didekati oleh syaitan." Syaitan boleh ajar kita pula, ajar Abu Hurairah macam ni. Penawar lah, maksudnya nak avoid kena kacau dengan syaitan. Syaitan boleh ajar. Lepas tu Abu Hurairah pun berkata, "Apakah dia?" Jawabnya, ayat kursi. Berkata Abu Hurairah, "Aku pun melepaskannya. Setelah pagi, Rasulullah SAW bersabda kepada aku, 'Apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu?' Aku berkata, 'Aku telah menangkapnya.' Maka dia mengajarkan aku tentang ayat Al-Kursi. Kemudian dia berkata, 'Sekiranya kamu membacanya, kamu tidak akan dihampiri oleh syaitan.'" Jadi ini menjawab tak daripada tajuk dia tadi, khasiat ayat kursi memelihara daripada gangguan syaitan. Jadi kalau kita tak nak diganggu oleh syaitan, kita bacalah ayat kursi. Kalau belum hafal, baca je lah. Baca. Kalau kita baca banyak kali, insya-Allah kita akan dapat hafal selepas tu. Jadi sabda Rasulullah, sambungan daripada tadi kan, sabda Rasulullah SAW, benar ajarannya itu. Ajarannya maksudnya ajaran syaitan tu. Syaitan ajar kan manusia, boleh macam tu? Boleh lah, dah terjadi dah. Tetapi dia tetap pendusta. Syaitan tu sifat dia memang pendusta, tapi yang dia ajar tu betul. Tapi nature dia penipu, pembohong, ajak kepada keburukan, nak ramai-ramai orang masuk neraka. Itu sifat-sifat syaitan yang kita kena tahu. Memang Allah dah ingatkan jangan bersahabat dengan syaitan, jangan berbaik dengan syaitan, jangan berkawan dengan syaitan, banyaklah ingatan-ingatan ni kan. Jadi ayat kursi, pernah baca ayat kursi tak? Pernah baca tak? Mesti pernah baca kan? Pasti pernah baca. Dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah ingat dah? Boleh baca lah kan? Baca sampai habis lah. Baca sampai habis.
Kemudian di dalam kitab ini terdapat cara yang telah disusun oleh ulama untuk mengamalkan ayat kursi tersebut. Ada kaedah dalam mengamalkan dia. Dia ada bariskan di sini 6 kaedah. Membaca ayat Al-Kursi sebanyak 170 kali mengikut bilangan hurufnya. Ni terpulang pada kita lah kan, nak buat macam mana. Membaca ayat Al-Kursi sebanyak 50 kali mengikut bilangan kalimahnya. Membaca ayat Al-Kursi sebanyak 313 kali mengikut bilangan Rasul-Rasul dari kalangan para Nabi, dan ia juga merupakan bilangan Ashab Talut dan Ahli Badar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Membaca ayat Al-Kursi sebanyak 201 kali mengikut bilangan nama-nama Nabi Muhammad SAW. Membaca ayat Al-Kursi mengikut mana-mana bilangan di atas, kemudian apabila sampai pada ayat walla'u yu'azahu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, diulangi sebanyak 70 kali, kemudian ulang wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, diulangi sebanyak 70 kali, kemudian ulang membaca ayat Al-Kursi dari awal hingga sampai pada ayat pada perkataan di atas, ulangi sebanyak 70 kali. Membaca ayat Al-Kursi sekali apabila sampai pada ayat ini, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Baca ayat-ayat di bawah. Dia adalah doa-doa dia kan, tapi saya rasa apabila kita dapat mengamalkan membaca ayat kursi saja pun dah memadai. Sebab kita nak kita buat walaupun sedikit tapi konsisten. Kita tak nak kita buat banyak tapi itulah sekali je kita buat semua hidup kita. Kita tak nak macam tu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.